Dah maghrib ah. Boleh sikit lagi. Sekarang kita berada di Chatar Plain, tempat paling tinggi sekali dekat Batagram. Happy to back to your country. Thank you so much. Okey, sekarang kita nak ke mana, Nas? Menuju ke Islamabad. Daripada? Malam tadi kita bermalam kat mana? Bisham. Rasa-rasanya daripada Pesham ke Islamabad berapa hari kita boleh sampai ah? Agak-agak Tengok map dalam 260 lebih. Betul kan? 3 hari mungkin. 3 hari lah. 3 hari paling cepat lah boleh cakap. Kalau lambat mungkin 4 hari lah. InsyaAllah dalam 4 hari lagi kita akan sampai ke Islamabad. Lepas tu kita akan skip terus ke Lahore, menaiki bas. Ni macam ni lah rupa jalan daripada Bisham menuju ke Islamabad. Kawasan ni masih lagi berbukit. Dan yang paling best sekali, dia punya landscape ni korang boleh lihat banyak tumbuhan. Dia, orang panggil dia, nampak lebih greenery lah dalam bahasa Inggerisnya. Cuaca panas. Harapnya kita orang boleh buat minimum 80, 70 lebih 80 km. Boleh kan? InsyaAllah. Try mana boleh. Lepas ni menurun je kan? Ada sikit naik lah. Tengok. Sedikit naik dan kebanyakan yang menurun lah. Ada 2 bukit macam tu lah untuk kita daki. Lepas tu kebanyakannya insyaAllah menurun. Ini adalah jalan lebuh raya N35. Dan jalan ni akan menghubungkan kita sehingga ke Islamabad. Dan N35 ni lah yang nama lain untuk Karakoram, lebuh raya Karakoram. Okey? Mari kita sambung kayuhan. Jom. Menurun. Setakat ni lah. Jalan. Okay, brother. Ada orang ajak ke kebab. Aku kalau makanan orang pantang lah. Jom. Ini antara sebab kenapa aku travel dengan menggunakan basikal. Peluang untuk orang belanja makan tu sangat tinggi. Macam kami, sedang mengayuh basikal kami untuk ke bandar seterusnya, ada seorang pemuda yang datang bertanya kepada kami sama ada kami perlukan apa-apa bantuan. Macam biasa, soalan yang kerap kali aku tanyakan adalah berapa jarak kilometer, bagaimana keadaan permukaan jalan sama ada mendatar, berbukit ataupun menurun. Lepas tu dengan mudah orang tu mengajak kami makan. Katanya ini restoran kebab terbaik di pekan ini. Kami jumpa pemuda ini sebaik sahaja dia balik daripada menghadiri majlis kahwin. Itu yang nampak dia pakai smart tu. Muda orang dia, awal 20-an. Tapi tak kekok untuk hulurkan bantuan dan melayan foreigner macam kami berdua ni. Nas dah barai teruk dah. Banyak sangat climbing hari ni. First kali long climb. Yang kedua short climb. Tapi banyak kali climb. Untuk laluan N35. Laluan ni dia masuk jalan lama. Untuk setakat ni kita orang dah berjaya kayuh 62 km. Kena tu. Kena tu. Barai babe. Tengok deh. Ini adalah
Pucuk ubi baik. Pucuk ubi. Pucuk ubi. Yang ni kambing dengan lembu je makan. Sepanjang jalan ada benda Ya. ni. Pucuk ubi. Sampai orang sini tak heran dah. Okey, pucuk ubi. Jangan lupa. Hai. Penat. Memandangkan perjalanan dari sini ke destinasi kami iaitu Islamabad sudah pun tidak jauh, Nas menggunakan saki baki duitnya untuk belanja aiskrim dekat budak-budak di sini. Pemurah betul dia. Okey bro, boleh bro, boleh. Dah maghrib ah. Boleh sikit lagi. Bukit tak habis-habis. Oh yai. Akhirnya permintaan Nas tercapai. Dia tadi nak sangat tahan lori. Sekarang dia tahan lori. Oh, ngam. Tapi sebenarnya lori ni hantar kita ke hotel kat atas bukit je. Tak hantar jauh pun. Cukuplah untuk hari ni. Alhamdulillah capai target untuk 70 ke 65 km macam tu. Sikit lagi nak sampai hotel kita orang. Alhamdulillah dapat jumpa. Itu pun dengan bantuan orang tempatan. Sampai hampir ke maghrib kami mendaki bukit-bukit di kawasan ini. Dan tenaga beserta kudrat kami sudah pun sampai ke penghujung buat hari itu. Mujur semasa kami mendaki bukit-bukit ini, kami ternampak beberapa orang sedang duduk bersembang di tepi lereng bukit. Aku terus menyapa mereka dan bertanyakan sama ada restoran, hotel ataupun masjid yang terletak di atas bukit ini untuk kami bermalam sebab kami memang dah tak larat untuk kayuh. Kawasan ini berbukit tanah tinggi seperti di Cameron Highland. Mereka juga membantu menahan sebuah lori untuk angkut kami ke restoran yang terletak di atas bukit itu. Tanpa menanggalkan apa-apa beg yang terdapat di basikal kami, mereka termasuklah driver lori ini membantu angkat basikal kami. Yang paling menyukarkan sekali bila pintu tailgate lori ini tidak dibuka. 2 orang saja tak cukup untuk angkat basikal fully loaded ni. Seorang mesti dah standby dekat atas lori ini untuk sambut basikal ini daripada bawah. Owner restoran ini sangat ramah. Dia menyediakan 1 bilik untuk kami tidur. Seperti mana yang pernah aku beritahu dalam video aku sebelum ini, sesetengah restoran sama ada di Pakistan maupun di India memang ada sediakan ruangan untuk tidur khusus kepada driver-driver. Sekurang-kurangnya katil yang juga dikenali sebagai carpai disediakan untuk pemandu berehat ataupun mahu bermalam. Mereka menggunakan charge yang sangat rendah. Macam dalam kes kami ni special sikit. Jarang nampak orang travel berbasikal. Jadi kami tidur di bilik secara percuma. Owner kedai semalam tu yang kita orang tidur tu, dia tahu bukit lagi 3 km. Lepas kita orang gerak, dia datang naik van pula. Dia kata, naik dulu ni, kau turun bukit, relax, tak payah nak penat-penat kan. Gila, memang terbaik gila brother ni. Moga yang baik-baik je lah untuk dia. Dia memang terbaik kan. Dah lah semalam duduk bilik hotel dia, tak kena bayar, makan free, makan malam, makan pagi. Oi, memang terbaik lah. Nama dia
tak ingat lah, tapi kita orang panggil Budi. Sebaik meninggalkan restoran atau tempat yang kami bermalam, kami perlu mendaki bukit sekali lagi. Kira-kira 3 km jugalah. Sedang kami mengayuh pedal kami dengan gear yang paling ringan, perlahan-lahan dengan basikal kami, tanpa disangka owner restoran datang menghampiri kami dengan van comel beliau dan mengangkut kami untuk melepasi bukit. Beliau tahu sebaik meninggalkan restoran, kami perlu mendaki bukit yang agak tinggi walaupun cuma 3 km. Tak jauh sebenarnya. Tapi owner restoran ini dah pun memudahkan perjalanan kami untuk melepasi kawasan berbukit ini dengan mudah. Terima kasih sekali lagi dan semoga Allah membalas jasa-jasanya. Bahut syukriya, Bai. Sekarang kita berada di Chatar Plain, tempat paling tinggi sekali dekat area Batagram. Dan sekarang korang lihat ni, kita berada di tanah tinggi. Dan selepas ni macam polis tu cakap dengan orang lokal tempatan cakap, kita orang daripada sini Chatar Plain sehingga ke Abbottabad kita orang akan menuruni bukit saja. Jadi ini adalah tanah tinggi dan harapnya selepas ini kita orang akan menuruni bukit dan perjalanan kita orang akan menjadi lebih mudah tanpa perlu mendaki bukit lagi. Harapnya kita orang hari ini boleh sampai ke Abbottabad dan boleh capai 80 ke 90 km insya-Allah. Kalau jalan dia menuruni bukit lah, harapnya orang sini dia tak salah lah, ada orang punya perkiraan orang. Okey. Memang cantik area sini. Bagi aku dia lebih clean lah, dia lebih bersih sikit berbanding dengan area-area lain. Hello. Masuk Nas. Oh. Jangan lupa tangan sentiasa pegang brake sebab ni memang turun bukit ni. Oh, aku suka betul landscape kat sini. Pokok-pokok pine lah. Aku tak rasa lah pokok apa, tapi macam pokok pine je. Okay Nas, motor aku. Motor. Tu dia. Selepas seharian daki bukit semalam, ini reward yang kita dapat. Memang berbaloi, tapi penat gila lah semalam. Sebaiklah token restoran hotel tu bagi kita orang tempat untuk bermalam, belanja kita orang. Itulah reward dia. Kita daki bukit, kemudian orang belanja kita, orang bagi hospitality pada kita. Dan malangnya kita orang terpaksa teruskan kayuhan. Owner hotel tu cakap, stay lah sini lagi satu malam. Kita orang cakap, tak boleh, kita orang macam tipu sikit lah. Kita orang punya visa nak expire lagi 5 hari. Kalau tak, memang kita orang stay lagi satu malam dekat situ. Owner hotel tu pun, orang-orang kat situ pun memang baik-baik. Serius baik. Dan kawasan yang kita orang bermalam tu memang bagi aku sangat menyamankan lah. Memang best, udara situ memang bersih. Korang boleh lihat sendiri lah area sini. Cantik. The area hilly, area berbukit. Menurun je ni. Sampailah Abbottabad insya-Allah. Tak larat dah weh nak daki bukit. Cukup lah. Kita orang dah tak jauh dengan Islamabad. Daripada sini ke Islamabad mungkin 170 km. Chatar Plain merupakan sebuah dataran yang terletak di tanah tinggi utara Punjab, Pakistan. Keadaan muka buminya agak mendatar dan dikelilingi oleh padang rumput yang hijau ditambah pula dengan pokok-pokok pine. Perjalanan dari Chatar Plain ke Abbottabad melibatkan perjalanan yang melalui beberapa daerah, pekan dan bandar seperti Shinkiari, Dodial, Faizabad dan juga Mansehra. Dalam road ini terdapat dua jalan utama iaitu M15 dan M35 yang menghubungkan pekan-pekan dan desa-desa di sekitarnya. Kami menggunakan jalan M35 kerana M15 adalah highway utama dan menurut sangkaan aku,
Tak ada pemandangan yang menarik pun boleh dilihat sekiranya melalui M15 highway utama yang menghubungkan kawasan-kawasan di sini. Saat menuju Abbottabad, kami perlu melalui kawasan yang berbukit sekali lagi. Memang tak ada pilihan lain. Kami menyusuri jalan yang bengkang-bengkok seperti ular, kadang-kala menaik dan menurun. Sempat juga kami berhenti dan merakam pemandangan indah di sini dengan menggunakan drone yang kami bawa. Perjalanan dari Charter Plain ke Abbottabad adalah perjalanan yang bagi aku menarik. Mengubah landscape daripada dataran yang terletak di tanah tinggi, yang subur, ke pegunungan yang mempesona. Keadaan muka bumi yang berbeza di setiap daerah mencerminkan kepelbagaian geografi Pakistan dan menawarkan pengalaman yang unik sepanjang perjalanan. Orang yang mengenderai kenderaan dua roda seperti motor ataupun basikal lebih merasa nikmat melalui jalan yang cukup indah di kawasan berbukit ni. Lihat jalan raya di sini, jauh lebih baik, bersih dan tiada batu berseliarakan di atas jalan raya. Ini disebabkan keadaan muka buminya yang berbukit hijau dan subur. Tidak seperti di awal fasa laluan Karakoram yang kami lalui. Muka buminya lebih bergunung ganang dan tiada tumbuhan yang hijau. Cuba bayangkan keadaan di situ sewaktu musim panas. Panas terik, tiada tempat untuk berteduh. Silat hari bulan boleh kena heat stroke. Itu sebablah aku pilih untuk mulakan trip ini pada awal bulan Mei ketika musim panas baru saja nak bermula. Ada satu lagi perkara yang pelik berlaku kepada kami di Pakistan ni. Kami ditemu bual oleh wartawan yang kebetulan nampak kami sedang mengayuh basikal, hanya di tepi jalan. Semasa aku di India sebelum ini, aku juga pernah ditemu bual dengan channel berita tempatan. Tetapi tak adalah ditemu bual di tepi jalan. Mereka sudah pun awal maklum akan kehadiran aku dan datang ke rumah hos yang aku tinggal. Kejadian tu berlaku semasa aku berada di West Bengal. Kali ini di Pakistan. Memang lain macam, babe. Asal boleh orang kata. Okay. Can you introduce yourself? Hari ni hari terakhir kita berada di Abbottabad. Ujung-ujung dia bagi baik punya bukit. Oh, macam nak pusing balik.